Okey, baik. Hari ini kita akan meneruskan sesi kelas kita dengan pembelajaran iaitu kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Yang ni saya tak sentuh secara detail lagi. Okey. Alah. Baik, bujuk muka surat muka 78. Maaf, 80. 80. Rujuk buku teks muka surat 80 masing-masing. Kita nak tengok dekat sini adalah kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Subtopik 7.3. Okey, dalam subtopik ini kita nak tengok kepentingan sungai. Selepas itu kita akan melihat kepentingan tasik. Tapi kedua-dua kepentingan ini mempunyai hampir-hampir sama persamaan dia. Okay, nanti kamu akan melihat apakah persamaan bagi kedua-dua kepentingan. Yang pertama, kepentingan sungai, penjanaan kuasa hidroelektrik. Okay, kita maklum bahawa sungai ini adalah laluan air. Okay, ada kawasan yang laluan air dia deras. Okay, jadi apa yang diusahakan oleh pihak kerajaan adalah membina empangan yang boleh membekalkan kuasa elektrik ke seluruh negara. Caranya adalah dengan membina jana kuasa hidroelektrik. Okey. Macam mana dia buat? Dia empangan-empangan lah. Makna sungai-sungai yang mempunyai arus yang deras itu adalah tempat yang sesuai untuk menjana kuasa hidroelektrik. Okey, yang kedua ialah sumber pengairan. Okey, sungai ini penting untuk mengairkan, untuk mengairi kawasan-kawasan pertanian seperti penanaman padi. Okey, contohnya Sungai Muda, dia menjadi rancangan pengairan untuk penanaman padi, yang mana padi boleh ditanam sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Tapi ada juga percubaan untuk menanam padi 3 kali setahun. Tetapi risikonya adalah risiko musim tengkujuh. Yang mana bila dah hadir musim tengkujuh pada waktu yang tak sepatutnya, contoh padi tengah menguning dan sebagainya, akhirnya dengan musim tengkujuh, banjir berlaku, habis. Jadi tak apalah, masyarakat kita harus, penanam-penanam padi harus bersyukur dengan tanaman padi 2 kali setahun. Untuk kalau kawasan yang luas pun dah cukup, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang bermasuk. Saya harap ada lagi 10 orang yang akan masuk. Boleh tolong message, private message ke apa kawan-kawan yang bega-bega ni kan. Okey. Baik, seterusnya kepentingan sungai adalah sebagai kegunaan domestik. Okey, untuk kegunaan domestik ini bermaksud sungai ini membekalkan sumber air. Okey, sumber air kepada masyarakat setempat. Yang berdekatan dengan sungai, dia menggunakan air untuk mandi, minuman, membasuh, untuk apa sahaja aktiviti rutin harian. Contohnya Sungai Pahang, Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan, sungai-sungai ini besar. Air yang ada dalam sungai itu tak habis. Jadi kalau nak bergantung kepada air pipe, baiklah dia pergi kat sungai, dia sedut daripada sungai, tak payah bayar. Seterusnya, sungai juga boleh menjadi sebagai sempadan semula jadi. Apa dimasukkan sungai sebagai sempadan semula jadi? Terdapat beberapa sungai di Malaysia seperti Sungai Bernam dan juga Sungai Golok. Ini yang famous lah. Yang mana menjadi sempadan bagi kedua negeri, iaitu negeri Perak dan Selangor. Manakala Sungai Golok antara negara Malaysia dengan Thailand. Apa-apa pun tahniahlah pasukan Malaysia sebab mengalahkan Thailand 1-0. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ada Astro Sports yang menonton bola UEFA yang sedang berlangsung sekarang ni, saya mengharapkan berilah keutamaan kepada pembelajaran. Bola tu, rancangan tu boleh
diulang tayang banyak kali. Okay? Jadi tak perlulah tengok yang secara langsung, tengoklah siaran yang tak langsung. Okey. Seterusnya adalah sebagai sumber protein. Yang mana sungai air tawar membekalkan ikan-ikan seperti lampam, tilapia, patin, jelawat, kelah. Nak kata ikan-ikan ni tak ada kualiti ada. Duduk kat sungai tilapia, semua berkhasiat, semua berlemak. Sama juga dengan ikan-ikan kat laut tu, berlemak, manis. Kalau ikan segar manislah. Kalau ikan tu dah 2-3 hari tak ada terjual, lepas tu awak beli, memanglah tak segar. Sungai yang terkenal dengan sumber protein yang banyak, contoh sungai Kinabatangan, Sungai Beruas, Sungai Endau. Okey, 3 jenis sungai ni. Banyaklah ikan, bukan maksud dia jadi ikan. Orang lain pun ada ikan juga. Tapi tak semewah sungai-sungai 3 yang disebut tadi. Contoh macam Sungai Endau ada ikan kelah. Okey. Seterusnya, sebagai kawasan ataupun sungai ni penting untuk pengangkutan dan perhubungan. Yang mana di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak ni, dia tak boleh nak bergerak menggunakan jalan raya. Okey, jalan darat diorang tak ada. Yang ada adalah jalan air. Jalan dalam sungai. Jadi sebagai contoh Sungai Rajang. Dia dapat mudik sehingga ke Kapit. Okey, dekat pedalaman Sarawak. Jadi kalau kamu bertuah duduk dekat pantai barat Semenanjung Malaysia yang kita ni memang dihubungkan melalui jalan raya. Jadi kita tak ada masalah. Okey, untuk berhubungan. Kalau orang-orang dekat sebelah Sabah Sarawak sana, pasal pedalaman yang mana nak belajar, mereka terpaksa mencari pelbagai alternatif sehingga kan panjat tiang, pergi kaki bukit dan sebagainya untuk mendapatkan signal jalur lebar internet. Kita dekat Semenanjung ni alhamdulillah tak adalah sampai nak panjat-panjat bukit dan sebagainya. Okey. Seterusnya, sungai juga penting sebagai untuk rekreasi dan pelancongan. Okey, kita ada sungai yang berarus deras, cetek, jernih, sesuai untuk lokasi rekreasi. Antara yang kita ada yang terkenal sekarang ini, Sungai Melaka. Sungai Melaka dahulunya memang bersih, kemudian kotor, kemudian dibersihkan semula dan sekarang ini Sungai Melaka terkenal dengan aktiviti rekreasi river cruise. Okey, macam dekat Putrajaya, tapi Putrajaya dia tasik. Dia bukan sungai, dia tasik. Tasik Putrajaya. Kita ada Sungai Sedim, Kulim Kedah, Sungai Kalu dekat Tamparuli Sabah. Sungai Tamparuli Kialu ni popular dengan aktiviti meredah jeram. Water rafting. Water rafting. Baik, kita tengok pula tiga kepentingan tasik. 4 kepentingan tasik. Tadi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sungai ada 7 kepentingan sungai dan 4 kepentingan tasik. Hampir sama. 4 ni hampir sama. Okey. Tasik untuk kegunaan domestik. Okey, tasik membekalkan sumber air untuk kegunaan harian kepada penduduk setempat. Contohnya Tasik Bera. Okey, untuk bekalan air dari tasik ke rumah untuk kegunaan harian. Kedua, rekreasi dan pelancongan. Tasik dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Tempat yang tertera tu Tasik Chini, Tasik Bera, Tasik Kenyir, Tasik Titiwangsa, Tasik Putrajaya. Baik. Isu dekat Tasik Chini ini sedang diperkatakan, yang mana ada sekeping gambar menunjukkan kawasan Tasik Chini telah pun gondol. Okey, orang buat aktiviti pembalakan
okey, haram mungkin, jadi habis, bukit-bukit ditarah, Tasik Chini tu dah gondol lah, dah gondol. Jadi Tasik Chini ni di kawasan Najib Razak lah. Jadi fikir-fikirlah, kita pun tak tahu apa yang berlaku, Tasik Chini sian. Okay, Tasik tu ada untuk ada apa? Sumber protein ada kat Tasik. Kalau dah gondol, nanti hujan akan turun, kelodak-kelodak daripada atas tanah tu akan masuk ke dalam Tasik. Bila kelodak-kelodak tu memenuhi Tasik, Tasik tu akan menjadi cetek. Bila dah cetek, mana hidupan laut akan hidupan sungai akan terjejas. Okey, itu kaitan dengan sumber protein. Tasik juga tempat orang menternak ikan air tawar. Okey, Tasik memang senang nak ternak sebab Tasik air dia terkepung. Berbanding dengan sungai, laut, air dia berarus. Tasik air dia pegun dekat situ. Bila hujan naiklah. Okey. Contoh Tasik Bera, dia kaya dengan spesies seperti ikan apa? Ikan baung, haruan, lampam, sebarau. Okey, baguslah. Seterusnya adalah penjanaan kuasa hidroelektrik. Sekali lagi, Tasik digunakan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Contohnya Empangan Temenggur dekat Perak, Empangan Murum dekat Sarawak, Empangan Kenyir di Terengganu. Itu dia. Kita dah tengok kepentingan, mari kita tengok, kita pergi ke atas sikit. Okay. Kita dah tahu dah kepentingan sungai ni. Kita nak tahu dekat mana lokasi-lokasi sungai dan tasik dekat Malaysia ni. Tu dia. Okey. Sungai yang terpanjang ni dia. Sungai Pahang. Okey, tapi semenanjung lah. Okey, panjang dia 457 km. 457 km. Oh, panjangnya. Panjang I cannot believe it. Okay, panjang-panjang. Kedua, Sungai Bernam. Ni sempadan Selangor. Ini sungai apa ini? Sungai Perak. Okay, ni Sungai Perak. Okay. Tasik. Kita ada Tasik Chini. Ini. Mana Tasik Chini dekat dengan Sungai Pahang. Kita ada Tasik Bera. Ini kawasan Ayah Dapi. Dafi. Lepas tu Sungai Endau. Sempadan Johor Pahang. Dan kita ada Tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara adalah Tasik Kenyir. Tasik Kenyir. Buatan tau, buatan. Buat sendiri. Bukan original macam Tasik Chini dengan Tasik Bera ni. Ni Tasik buatan. Mana bila dia buat, dia bolehlah buat sebesar mana dia nak. Kan? Kalau dekat UAE Dubai ni, atas ni dah jadi pembangunan dah. Ada menara atas ni kan, kalau dekat Dubai. Habis semua dia buat pembangunan. Seterusnya, dekat Sabah Sarawak, kita ada Sungai Rajang. Ke Sungai Rajang lagi panjang, 563 km. Dari Banjaran Iran. Banjaran Iran ke Laut Cina Selatan. Daripada atas ini turun ke bawah. Dia ada Tasik ni, Tasik Logan Bunut. Tasik Semula Jadi terletak kira-kira 120 km dari Miri. Miri atas sini ya. Ke sini Miri. Sungai Baram berpunca dari Banjaran Iran mengalir ke barat. Mengalir ke barat, ke sana lah, ke atas. Kita ada
Sungai Kinabatangan. Ni. Sungai Kinabatangan. Okey, barat daya Sabah ke Laut Sulu. Itulah nama-nama apa tu sungai dan tasik di negara kita ni. Yang famous lah. Yang tak famous kita tak sentuh. Okey. Baik, kita dah faham dah. Jadi kita tengok sikit berkaitan dengan bagaimana terjadinya sungai. Okay, bagaimana terjadinya sungai melalui pandang darat fizikal. Peringkat aliran sungai ni terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat hulu sungai, peringkat tengah sungai dan peringkat hilir sungai. Okay, ini dia. Peringkat hulu sungai, kita ada lurah berbentuk V, V, curam, deras, ada jeram, air terjun. Okay, terbentuk lubang periuk akibat hakisan. Bila air tu kuat, dia terjun, terpanggil terjun. Tapi air terjun kalau macam ni bahaya untuk kamu mandi. Kamu boleh tersepit dekat celah-celah batu yang ada. Okay, bila tersepit, kita akan pastikan kamu pergi menghadap Allah. Situ. Tengok air terjun. Dia terjun biasa orang mati lemas kat sini lah. Dia mandi kat sini. Kemudian dia jalan kat sini. Konon dia hebat. Lepas tu dia tergelincir. Jadi bila dia tergelincir, dia masuk dalam sini. Bila air terjun menujah. Jadi dia tak boleh nak keluar. Kecuali dia seorang perenang yang baik. Tapi kalau dah masuk sini, innalillah lah. Elakkanlah. Kalau nak mandi pun mandilah dekat batuan-batuan yang kamu rasa tak berbahaya lah. Janganlah betul-betul bawa air terjun tu kau mandi. Air yang ada dia terjun sikit-sikit sudahlah. Okey, janji air terjun. Kedua, peringkat tengah sungai. Yang ni okey sikit. Dia bentuk U. Susul bukit berpancar dan terhakis. Okey. Berlaku hakisan sungai, likuan sungai. Ini dia. Dia turun. Peringkat tengah sungai dia dah mula turun laju-laju. Ini jeram. Jeram ada batu, dia deras juga. Hilir sungai kita ada apa? Bila hilir sungai ni, lurah semakin melebar dan cetek, aliran sungai perlahan dan berliku-liku, cerunnya lebih landai, terbentuknya tasik ladam. Terbentuknya tasik ladam, tertambak delta, pemandapan sungai berlaku. Itu cerita dia lah. Proses pembentukan tasik ladam, ini dia proses dia berlaku. Macam mana dia berlaku? Dia bermula dengan likuan sungai. Air sungai lalu, dia ada cross, dia berlengkok macam tu bentuk U. Bentuk U dia air sungai lalu lama-lama berlaku pemendapan. Mana dia mengecut dah. Likuan tu semakin termendap akibat hakisan. Berlaku hakisan, dia korek sini pula. Bila dia dah laju, dia corner, baring, dia tarik sini pula. Lepas tu dia keluar. Kemudian lama kelamaan dia akan terpenggal. Dia macam ni ada hakis kan. Dia mendap, dia hakis. Kedua-dua ni dia hakis. Dia hakis sini, hakis sini. Hakis sini, hakis sini. Lama-lama dia bercantum. Bila dah bercantum, arus tu semakin laju, berlakulah kawasan likuan terpenggal. Akhirnya dia penggal habis. Bila dah penggal habis, jadi air tu boleh relax pergi ke laut. Jadi yang tertinggal tu adalah tasik ladam. Baik, siapa tahu apa sebenarnya ladam? Ladam ni diambil sebenarnya apa?
Tapak kaki kuda tu. Kaki kuda itulah bentuk tapak kaki kuda. Kalau tak dapat tapak kaki kuda, tapak ke muka kita balik. Itu biasalah kan. Pelajar suka tapak kaki lah. Dia suka tapak muka orang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan tapak anak orang. Ingat senang ke nak jadi anak? Betul, senang jadi anak. Senang ke apa ni nak jadi, nak besar macam kamu. Senang-senang je kamu nak tapak muka kawan lah apalah kan. Tak diajar oleh mak ayah. Okay, tu masalah tontonan video lah. Kuat sangat tengok video kan. Kuat sangat tengok game. Game memang dia ajar tapak muka. PUBG ke Mobile Legend ke apa, asyik-asyik bergaduh. Fight lawan-lawan. Tu semua fake. Nak tahu, nak tengok jadi polis. Baru kau tahu. Dalam tu boleh lah belagak kan. Nampak canggih kan. Gerak-gerak pakai jari. Cuba pergi ke alam reality. Tak jumpa dah kes macam tu dah. Ingat indie filem Hindustan ke apa? Nak fight macam tu kan. Raja sihat Raja Alhamdulillah. Comel. Alhamdulillah sihat. Baik, kita teruskan ni. Proses pembentukan delta. Delta ni dia berlaku di hilir sungai yang paling hujung. Mana air sungai tu nak kis-kis dengan laut. Dia nak kis-kis dengan laut. So, ini dia. Apa yang berlaku kita ada, yang pertama kita panggil dia proses pemendapan sedimen. Okay, dia mendap aliran sungai. Ni mana aliran sungai dia keluar sikit-sikit. Macam ni lah dia keluar. Macam mana kan? Ni luar ni laut. Okay. Kemudian alur delta mendapan laut. Jadi kalau kamu pergi laut, maknanya bila kamu pergi ke sungai, hujung, nak mahala ke laut, kamu janganlah main dekat sungai tu. Okay. Luar daripada sungai ke laut, itu adalah mendapan. Jadi benda ni semua lembik. Okay. Lembut, lembik. Jadi kalau kamu masuk juga, saja je nak tunjuk hebat. Ni kejap lagi ni Cikgu Elmi kata, kalau sungai, laut, jangan main. Saya nak main juga. Main kalau terbenam, sekian terima kasih lah. Kan? Orang dah pesan jangan main dekat sini, jangan main dekat sini. Nak juga tunjuk hero. Poi lah. Jadi itulah dia pandang darat fizikal, peringkat aliran sungai. Yang mana kita lihat dekat sini kita ada 3 peringkat, iaitu peringkat hulu sungai, peringkat tengah sungai dan juga hilir sungai. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan sebut tentang mendapan? Mendapan tu apa? Mendapan tu inilah dia. Bahan yang telah dimendapkan mengalami proses pengumpulan secara semula jadi seperti lumpur, pasir dan batu mendap. Okey. Bahan-bahan yang telah dimendapkan, lumpur, pasir, batu mendap. Jadi dah cakap lumpur, pasir, batu mendap. Jadi kawasan mendapan ni memang lembik. Lumpur. Okay. Acah-acah kaki kan, pijak memang terbenam. Nak tunjuk hero kan, ya Allah. Tak ada kerja lain. Sedimen ni pula, bahan seperti lumpur, pasir, kerikil yang dibawa dan ditinggalkan oleh air, angin atau ais di permukaan tanah. Okey. Apa yang ada kat ni? Pasir, kerikil, okey, yang dibawa oleh air, angin atau ais di permukaan tanah. Jadi memang lembik lah. Okey anak-anak, itulah dia berkaitan dengan bab 7. Bab 7 tak susah mana, senang saja. Okey. Jadi saya akan beri kamu rehat sebentar lagi, boleh rehat untuk 5 minit sebelum kita akan kembali semula untuk menyambung sesi yang kedua, iaitu bab 8. Jadi pastikan kamu lihat muka surat 84, 85, agak-agak apa nak buat tu. 84, 85 tu agak-agak apa nak buat? Buat latihan lah.
latihanlah muka surat tersebut. Okey, tolong tandakan dulu. Jadi kita akan berehat 5 minit. Okey, kita akan jumpa bersemula dalam 10, 20, 5. Okey, untuk sambung bab 8. Jadi kelas kamu lebih cepat ataupun lebih ke depan daripada kelas 1 IN. Okey, kamu dah mula masuk bab 8. Diorang dah habis bab 7. Okey, wallahualam sebentar lagi kita akan jumpa sebentar lagi. Rehat dulu, nak makan ke nak minum ke apa boleh, silakan. Okey, sekarang kita datang semula.